Tuan-tuan dan puan-puan pernah tak dengar kata pepatah dalam bahasa Inggeris yang berbunyi, "There is no question which is a stupid question. However, from certain questions we can determine the level of intellect of the questioner." Okey, tak apa, tak faham, tak apa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Saya hendak menyambung menjawab soalan yang ditanya oleh Ustaz Ahmad Husam dalam video TikToknya yang sama. Kenapa saya kata sama? Sebab daripada video TikTok itu, beliau ada bertanya dua soalan. Soalan pertama saya telah jawab sebelum ini. Dalam video ini saya nak jawab soalan kedua pula. Bukan kritik, bukan marah, bukan apa. Ustaz tanya, kita jawab. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton terlebih dahulu video TikTok Ustaz Ahmad Husam. Ada saya bagi di bahagian description di bawah. Macam mana nak access description tersebut? Sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description dan di situ ada saya bagi link. Saya juga ada bagi link untuk video saya yang menjawab soalan pertama beliau. Baik, video ini saya nak menjawab soalan kedua pula, di mana apabila beliau membahas tentang sikap mereka ataupun kami ni siapa pula? Kami ni boleh nak sebut geng hadis sahih, boleh sebut pencinta sunnah, boleh sebut geng sunnah, boleh sebut salafi, dan orang-orang yang membenci kami menyebut kami sebagai wahabi. Kami ni selalu berhujah bahawa dalam hal ibadah ni apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Okey, ketika mengulas kaedah ini, sila rujuk video TikTok tersebut minit 2.52 dan seterusnya. Ustaz Ahmad Husam berkata, Nabi tak buat, hang tahu mana Nabi tak buat? Kemudian beliau ulang lagi, hang tahu mana? Jadi macam mana kita ni tahu Nabi tak buat amalan sekian-sekian-sekian? Itulah persoalannya, ya. Kemudian beliau berkata lagi, dia duk buat Nabi tu serupa sepupu dia. Macam dia kenal sangat. Okey, macamlah kita kenal sangat Nabi ni sampai kita boleh tahu apa ibadah yang Nabi buat, apa ibadah yang Nabi tidak buat. Jadi itulah soalannya dan itulah yang saya nak jelaskan dalam video ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi menjelaskan macam mana kita tahu Nabi buat atau tak buat, ialah tidak lain, tidak bukan dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis. Dan di sini ada beberapa cara. Pertama adalah cara yang dilakukan oleh para muhaddisin, para ahli-ahli hadis yang telah menghafal ribuan buah hadis bersama dengan jalan-jalan periwayatannya. Bukan saya lah tu, saya ahli 40 tak habis lagi. Okey, ini para muhaddisin yang mereka ni sepanjang hidup mereka korbankan untuk ilmu hadis, untuk hadis-hadis Nabi. Mereka mengkaji hadis, menghafal hadis sekali, siap dengan jalan-jalan periwayatannya dan kemudian menilai juga darjat-darjat hadis tersebut, ya. Maka jika mereka ini berkata tidak ada, maka tidak adalah sebab mereka ini orang yang telah menghafal bukan saja kitab yang 6. Kitab yang 6 tu apa? Kitab yang 6 tu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Bukan saja kitab yang 6. Bukan saja kitab yang 9. Kalau 9 tu tambah lagi 3. Muwatta' Imam Malik, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. Tetapi kitab-kitab yang lain seperti kitab-kitab oleh Imam At-Tabarani, kitab oleh Al-Bazar, kitab oleh Imam Al-Hakim dan banyak lagi. Mereka menguasai semua tu dan bila mereka kata tak ada, maknanya memang tak ada lah. Baik, ini cara yang pertama. Cara kedua pula ialah dengan mengkaji bab-bab yang ada dalam kitab hadis. Kita masih rujuk pada kitab hadis. Ini level kedua. Level pertama yang muhadisin tu dah hafal semua. Ini dia tak hafal tapi dia kenal kitab-kitab hadis dan dia kenal bab-bab yang ada dalam kitab hadis tersebut. Saya bagi contoh sebagai satu case tadi. Okey, dalam video TikTok tersebut, Ustaz Ahmad Husam sedang berbicara tentang kenduri majlis tahlil sempena kematian, ya, yang saya panggil majlis penghantaran pahala. Okey, jadi kita nak tahu Nabi buat ke tidak majlis penghantaran pahala pada zaman baginda. Pada zaman baginda, kematian banyak berlaku. Baginda telah mengajar berbagai perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah daripada saat seseorang itu meninggal dunia
sampailah dikebumikan. Yang kemudiannya pun bagi tazkirah atas kubur ke, mendoakan orang yang telah dikebumikan agar ditetapkan pendiriannya kerana mereka akan disoal. Macam-macam Nabi ajar. Demikian juga, sambung lagi. Apa amalan-amalan orang hidup yang dapat memberi manfaat. Kepada yang telah meninggal dunia. Dan perkara-perkara ini dapat kita rujuk dalam kitab-kitab hadis, dalam bab Kitabul Janaiz. Sebab dalam kitab hadis, Sahih Bukhari ke, Sunan Abu Daud ke, Sunan Nasa'i ke, ada bab-babnya. Salah satu bab ialah Kitabul Janaiz, tentang urusan ataupun apa yang berkaitan dengan jenazah. Jadi di situ, kalau ada Nabi buat majlis penghantaran pahala, seperti mana yang kita buat di Malaysia ni, kita akan temui di situ. Baik, ada sebahagian kitab hadis yang tidak disusun mengikut bab fiqah seperti Musnad Ahmad. Ia disusun mengikut nama para sahabat, dimulakan daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian 10 sahabat yang dijanjikan syurga dan sebagainya ya. Kita ada kitab oleh Imam At-Tabarani, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir yang disusun mengikut nama perawi, bukannya nama sahabat. Okey? Jadi macam mana pula tu? Okey. Di sini kita manfaatkan pula usaha ahli-ahli hadis di pertengahan zaman yang mana mereka telah menyusun semula hadis-hadis tersebut dalam bab-bab fiqh. Yang antara yang masyhur ialah Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang meninggal dunia tahun 807 Hijrah. Beliau telah menyusun semula hadis-hadis dalam Musnad Ahmad, dalam Mu'jam At-Tabarani dan sebagainya mengikut kitab-kitab fiqh. Dan di situ kita boleh rujuk juga Kitabul Janaiz, dalam hal jenazah. Bila dah habis jenazah tu, apa pula amalan-amalan oleh orang hidup kepada yang telah meninggal dunia setelah selesai proses perkebumian. Itu caranya. Jadi ada banyak kitab-kitab yang disusun oleh ulama terkemudian yang menyusun semula kitab hadis yang terlebih dahulu ya, seperti Sahih Ibnu Hibban bi tartib Ibnu Balban. Ibnu Balban ni dia menyusun semula Sahih Ibnu Hibban mengikut bab-babnya ya. Bukan saja ulama pertengahan, ulama yang akhir-akhir ini pun ada juga. Sebagai contoh, kita kenal Syekh Hasan Al-Banna kan? Syekh Hasan Al-Banna, ayah dia Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna adalah seorang ahli hadis. Beliau telah menyusun Musnad Ahmad mengikut Musnad Ahmad tu saya kata tadi apa? Mengikut nama para sahabat kan? Beliau telah menyusun semula mengikut bab-bab fiqh seperti mana dalam kitab Sahih Bukhari, sebagaimana dalam kitab-kitab Sunan ya. Tajuknya Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Jadi kita manfaatkan kitab-kitab seperti itu. Okey, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga, kita bukan saja mengkaji kitab-kitab hadis, tetapi kita juga mengkaji kitab-kitab fiqh. Okey, kitab-kitab fiqh dalam bab tentang pengurusan jenazah di akhir akan ada bab juga tentang apakah amalan orang hidup yang dapat memberi manfaat kepada yang telah meninggal dunia. Ada juga. Dan di situ adalah hadis yang orang yang nak qadakan puasa, orang yang nak buatkan haji, orang yang nak sedekahkan harta. Okey, sebab kalau tak jumpa dalam kitab hadis, dalam kitab fiqh, ulama-ulama besar itu telah pun menghimpunkannya dan meletakkannya di situ. Okey, dan sekali lagi, majlis penghantaran pahala seperti mana yang lazim diamalkan di Malaysia setakat ni tak jumpa dalam kitab-kitab hadis tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya. Ada poin penting saya nak bagi tahu. Dalam kitab-kitab fiqh yang saya katakan itu, memang ada perbincangan sama ada membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada yang telah meninggal dunia. Apakah ia bermanfaat atau tidak? Apakah ia sampai ataupun tidak? Memang ada perbincangan dan ini adalah khilaf yang masyhur. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, bagi mereka yang berkata sampai, bagi mereka yang berkata ia bermanfaat, yang mereka masukkan ialah sendiri baca seorang-seorang. Baca seorang-seorang, bukan buat majlis penghantaran pahala. Sebagai contoh, katakan pagi tadi selepas solat subuh, seseorang itu dia membaca Al-Quran. 2-3 muka surat daripada surah Al-Baqarah katakan. Setelah selesai dia berdoa, Ya Allah, jika ada kebaikan dalam bacaan aku ini,
Ingin aku hadiahkan pahalanya kepada guru sekolah aku. Sebagai contoh, ya. Itu yang mereka masukkan. Sendiri baca. Dan kebetulan dia sememangnya orang yang suka baca Quran. Kemudian dia berdoa. Jadi seorang-seorang. Mereka tidak pernah mensunnahkan, mengokeykan, menghasanahkan majlis penghantaran pahala seperti mana yang kita buat sekarang ni. Jadi hati-hati, ya. Bila kita dengar ada ustaz, ada sebahagian ustaz yang tidak jujur, tidak amanah dalam perkara ni, mereka berkata, perkara ni khilaf, para ulama telah bincang, sampai ataupun tidak pahala. Apa kamu nak bising-bising ni? Para ulama dari dulu dah kupas. Hati-hati tuan-tuan. Para ulama dah bincang, para ulama dari dulu dah bincang. Yang mereka bincang, sendiri baca, sendiri hadiahkan. Bukan buat majlis penghantaran pahala. Itu something different. Okey, jadi antara caranya ialah kita mengkaji kitab-kitab fiqh yang besar-besar tu. Bukan yang kitab Fardu Ain kat Malaysia ni, yang besar-besar tu, ya. Baik, itu caranya. Cara lain ialah pada zaman moden sekarang ini, kita sudah ada software-software, perisian-perisian komputer yang kita boleh melakukan pencarian dengan kata akar atau kata kunci. Antara yang masyhur ialah Maktabah Syamilah, ya. Maktabah Syamilah kita boleh cari di situ. Okay, kita boleh melakukan pencarian dan kita boleh kaji. Majlis seumpama, majlis penghantaran pahala yang kita biasa buat di Malaysia ni, ada tak Nabi buat? Okey. Dan cara terakhir ialah sebagai seorang pengkaji yang adil, kita juga mengkaji hujah-hujah pihak yang berbeza pandangan dengan kita. Kita tengok apakah mereka, sebab kadang-kadang kita tak jumpa hadis kan, cari tak pandai. Kan, kita yang tak jumpa hadis, tapi mungkin mereka jumpa hadis tu. Lalu kita mengkaji juga. Apa dalil, apa hujah mereka yang menghasanahkan majlis penghantaran tersebut. Setakat yang dikaji, yang saya kaji, tak jumpa lagi. Yang ada ialah dalil-dalil umum yang digunakan untuk menghasanahkan satu ibadah, satu package ibadah yang khusus. Apa dalil umum yang saya masukkan di situ? Dalil umum ialah, okey, mereka gunakan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Mereka kemukakan hadis-hadis keutamaan berzikir. Mereka mengemukakan hadis-hadis keutamaan berdoa dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Mereka kemukakan hadis-hadis keutamaan menjaga hubungan silaturahim. Mereka kemukakan hadis-hadis keutamaan memberi orang makan. Lalu mereka berkata, tengok majlis kami ini ada dalilnya. Tapi dalil-dalil umum tidak boleh digunakan untuk satu package ibadah yang khusus. Apa maksud package ibadah? Package ibadah ni ialah ibadah tersebut, ritual tersebut, ada tertibnya. Dimulakan dengan ayat Quran, dimulakan dengan surah Yasin, kemudian beberapa surah dari Juz Amma, kemudian sekian-sekian zikir, kemudian zikir la ilaha illallah ala gearbox manual tu, kemudian doa yang sangat panjang. Padahal doa orang yang meninggal saja kan. Okey, kemudian adanya jamuan makan kepada orang-orang yang datang tu kebanyakan kaya. Sedekah ni kepada orang yang miskin tau, bukan yang kaya. Okay? Dan itu pula dilakukan pada malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40 dan ulang tahun setiap tahun. Katakan ya, package itu atau ritual itu, yang tak jumpa. Okay? Pakai hadis-hadis umum tak cukup. Kita ataupun dalam video sebelum ini, yang saya menjawab hujah ataupun saya menjawab soalan pertama, Ustaz Ahmad Husam, telah saya kemukakan hadis daripada Sahih Bukhari tentang 3 orang sahabat yang datang berjumpa dengan isteri-isteri Nabi dan bertanyakan tentang amal ibadah baginda. Setelah mendengar, mereka terasa ia macam amat sedikit. Lalu mereka pun berazam untuk buat ekstra. Bukan buat bid'ah, nak ekstra sikit je. Okay? Ada yang berazam nak solat sepanjang malam, tak mau tidur. Ada yang nak puasa sepanjang tahun, tak nak. Maknanya setiap hari puasa sunat. Ada yang tak mau kahwin. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah menegur mereka. Bahawa aku inilah yang paling takut kepada Allah. Aku inilah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan aku ini puasa dan berbuka. Aku ini solat dan tidur. Dan aku ini menikah. Sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat ni, yang 3 sahabat ni, apa yang mereka nak buat itu ada dasarnya daripada dalil umum. Sebagai contoh, nak solat malam, sepanjang malam, solat sunat, qiyamul-lail, ada hadis daripada Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Tiba-tiba seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan tentang solat malam."
Maka baginda menjawab solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu bimbang akan menghampiri waktu fajar, maka akhirilah ia dengan 1 rakaat solat witir. So, okeylah dia nak semayang 2 rakaat, 2 rakaat sepanjang malam. Apa pula membenci sunnah? Tak, sebab sunnah Nabi ialah bukan sepanjang malam. Baginda tidur, baki 1/3 malam baru bangun untuk solat. Tentang puasa pula, puasa sunat. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, di syurga kelak ada syurga yang pintunya nama Ar-Rayyan, yang disediakan khas kepada orang-orang yang banyak berpuasa di dunia dulu. So kita nak banyak puasa, kita nak masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Ada dasarnya, tetapi berbeza dengan sunnah Nabi SAW, di mana Nabi bukanlah berpuasa setiap hari sepanjang tahun, tapi ada kalanya Nabi berpuasa sunat, ada kalanya Nabi tidak berpuasa sunat. Tapi mereka ini buat, bukanlah benci Nabi, bukanlah benda yang tak ada asas dalam agama. Tapi baginda mengkritik, baginda menegur, baginda kacau amalan mereka tu ataupun perancangan mereka itu dengan teguran, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada kes tadi kita, majlis penghantaran pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalil-dalil umum, ya betul, sahih tu. Saya pun boleh bagi. Tetapi tentang dalil-dalil umum tu, ada tak Nabi mencontohkan bahawa dibuat satu ritual majlis penghantaran pahala sebagaimana yang kita biasa buat sekarang ni? Itu soalannya. Okey. Jadi berdasarkan 5 langkah-langkah ini, merujuk pada para muhaddisin, mengkaji kitab-kitab hadis, merujuk pada bab-babnya, merujuk pada kitab-kitab hadis yang pada asalnya tak ada bab, tapi telah disusun semula oleh para ulama terkemudian berdasarkan bab-bab, mengkaji kitab-kitab fiqh, menggunakan perisian-perisian zaman canggih sekarang ini, dan juga mengkaji juga pihak yang berbeza pandangan dengan kita. Kita kajilah juga kan, sebab mungkin dia ada dalil. Maka berdasarkan itu kita boleh tahu Nabi buat ke tak buat. Ataupun lebih tepat, kita boleh tahu bahawa perkara itu Nabi tak buat. Sebab daripada 5 langkah ini, kita tidak menemui bahawa Nabi SAW melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada soalan Nabi tak buat, hang tahu mana Nabi tak buat. Jadi kita tahu Nabi tak buat melalui 5 langkah tersebut. Dengan mengkaji lah. Ringkasnya dengan mengkaji, dan saya telah menerangkan langkah-langkahnya. Yang muhaddisin tu bukan kita lah. Tapi yang dalam langkah kedua, ketiga, keempat, kelima tu kita boleh lakukannya. Kita mengkaji. Okay, duduk kaji, bukan duk sembang, bukan duk tengok drama Korea aja, memang mengkaji. Okey, setakat ni tak jumpa. Pun begitu, nobody is perfect. So mungkin kajian kita ni tak bagus, tak cukup lengkap. Jadi boleh tak tuan-tuan dan puan-puan cuba kaji ataupun cuba tanya ustaz-ustaz yang kalian yakini yang menghasanahkan majlis penghantaran pahala tersebut. Nak tanya Ustaz Ahmad Hussan pun boleh juga. Tak apa, diskusi ilmiah. Ada tak, boleh tak bagi hadis yang jelas sahih, tak ada keraguan dalam sanadnya, dan matannya pun jelas, okey? Qat'i al-wurud wa qat'i adilalah, bahawa Nabi SAW membuat majlis penghantaran pahala seperti mana yang kita buat sekarang ini pada zaman baginda. Sebab pada zaman baginda kematian banyak berlaku. Okey, orang yang mati syahid sebab peperangan tak apalah. Okey, yang tu special lah kes. Tapi yang mati kerana kebiasaan, kerana penyakit pun ada banyak. Kalau betul bermanfaat, tentu baginda akan melakukannya, atau kalau baginda sibuk, baginda akan anjurkan para sahabat melakukannya. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabarani, Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, tidak berbaki sesuatu yang dapat membawa kamu ke syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka, melainkan pasti aku telah menjelaskannya kepada kalian. Maka jika amalan menghantaran pahala itu, amalan menghantarkan pahala seperti mana yang kita buat di Malaysia ni, benar-benar dapat mendekatkan jenazah orang yang telah meninggal dunia kepada syurga, pasti Rasulullah SAW sama ada menjelaskannya atau katakanlah baginda sibuk. Kan, sebahagian orang dia orang menuduh Nabi ni time management very bad. Baginda sibuk, tak sempat nak buat semua amalan. Okey, tak apa. Baginda tak sempat buat, sekurang-kurangnya baginda menganjurkan para sahabat untuk buat. Kalau ada hadisnya, tapi bagi hadisnya, sedikit homework kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah
jawapan saya kepada soalan Ustaz Ahmad Husam. Baik, sedikit poin tambahan. Ustaz ada sebut juga, dia duk buat Nabi tu serupa sepupu dia, macam dia kenal sangat. Jadi ini saya nak explain juga. Meskipun seseorang itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukanlah ukuran, ia bukanlah jaminan bahawa dia telah mendengar semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesiapa yang mengkaji, yang belajar ilmu tentang sunnah, ilmu tentang hadis, mereka akan tahu bahawa bukan semua sahabat mendengar semua hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Meskipun sahabat yang selalu mendampingi baginda, seperti Abu Bakar, seperti Umar, ataupun pembantu baginda Anas bin Malik, ataupun isteri baginda Aisyah dan sesiapa pun ya, radhiyallahu anhum. Kerana ada kalanya baginda menyampaikan satu hadis, sebahagian sahabat dengar, sebahagian sahabat lagi sedang berniaga. Okey, ada kalanya baginda menyampaikan satu hadis, sebahagian sahabat dengar, sebahagian sahabat lagi sedang bercucuk tanam, sebahagian sahabat lagi sedang menjaga kambing ke apa ke. Kadang baginda dalam satu ekspedisi perang, dalam perjalanan tu baginda menyampaikan sebagai hadis. Sebahagian sahabat dengar, sahabat yang duduk di Madinah tak dengar. Jadi, meskipun seseorang itu sepupu Nabi, meskipun seseorang itu kenal Nabi, ia bukanlah kayu ukuran, ia bukanlah jaminan bahawa dia mendengar semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tak tepatlah untuk kata dia duk buat Nabi itu serupa sepupu dia, macam dia kenal sangat. Okey, jadi kalaupun sepupu, kalaupun hubungan kekeluargaan, ia bukanlah jaminan bahawa seseorang itu dapat mendengar semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya macam mana? Samalah langkah yang 5 tadi. Kalau kita nak tahu, kita nak kenal Nabi, kita baca hadis-hadis baginda, kita lazim bergaul, menuntut ilmu berdasarkan ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan sumber dan rujukannya. Yang hadis yang mai sampai itu aukal makal. Betul, siapa riwayat tu ustaz? Darjat apa tu ustaz? Tak apa, ulama kata boleh pakai hadis dhaif. Itu fitnah tahu ulama ya. Sebab ulama apabila mereka berkata boleh pakai hadis dhaif, mereka meletakkan beberapa syarat, antaranya hadis itu kedhaifannya adalah ringan. Macam mana kita nak tahu kedhaifan tu ringan? Tidak lain tidak bukan dengan mengetahui sumbernya. Katakan Musnad Al-Bazar, dengan menyemak sanadnya, satu-satu perawinya tu jarah wa ta'dil yang macam mana. Dan semak juga apakah mereka saling bertemu dan menerima hadis bersatu sama lain. Kerja banyak tu. Tidak semudah dengan menyampaikan saja hadis. Bila ditanya, para ulama kata boleh pakai hadis dhaif. Okey, fitnah ke atas nama ulama. Jadi inilah penjelasan saya kepada soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Ahmad Husam. Jadi video TikTok tu pendek saja, 3-4 minit. Saya jelaskan sampai 2 bahagian. Panjang pula ya. Moga-moga ia bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni masa sangat terhad. Masa kita di dunia ni sangat terhad. Ayo kita gunakan masa tersebut untuk belajar, untuk menuntut ilmu daripada orang-orang yang benar-benar menyampaikan ilmu. Apabila kita dengar video dia, baik 3 minit di TikTok, baik 30 minit di YouTube, baik 45 minit kuliah maghrib di Masjid tu Surau, kita dengar, bila kita balik, kita rasa gembira because we learn something new. Because we learn something new. It is not that kita ketawa, kita seronok apa lepas tu, aku belajar apa hari ni ya? Kita belajar ilmu yang baru, kita belajar akhlak yang baru, kita mendapat sesuatu yang make us better. 3 minit, video TikTok 3 minit, video TikTok 5 minit. Dalam 5 minit tu, we are something better compared to 5 minutes before. Ayo, jangan kita buang masa mendengar. Okey. Lebih pula cakap nanti kan. Baik, sehingga sini sahaja dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So soalan saya yang awal tadi tu rasanya dah faham tak kenapa saya bertanya? Kan sebab from the question, from certain question, we can determine the level of intellect of the questioner. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.